Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih panjangkan umur kita dan malam ini kita berada pada malam yang keempat bulan Ramadan Al-Mubarak, dan alhamdulillah sehingga setakat ini Allah masih memberi kekuatan kepada kita insya-Allah untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan pelbagai bentuk ibadat kepada Allah, dengan siam, yakni berpuasa pada siang harinya, dan qiyam, yakni mendirikan ibadat sunat kepada Allah pada malam harinya dengan tarawih, witir, tahajud dan sebagainya. Walaupun kita mendapati bahawa Ramadan kali ini dia agak berbeza dengan Ramadan yang sebelumnya, kerana Ramadan kali ini kita berhadapan dengan situasi yang begitu sukar sebenarnya kepada kita untuk menghadapi dengan wabak penyakit COVID-19 yang sedang melanda dunia hari ini, bukan negara kita sahaja. Walaupun begitu, mudah-mudahan dia tidak menjejaskan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau Ramadan sebelum ini biasanya kita qiyam Ramadannya kita bertumpu di masjid, di rumah Allah, dan tahun ini kita diberi peluang, kesempatan sebenarnya oleh Allah untuk mengimarahkan rumah kita masing-masing dengan ibadat kepada Allah bersama ahli keluarga, dengan isteri, dengan anak-anak dan seluruh ahli keluarga kita, mengimarahkan rumah kita dengan melakukan ibadat kepada Allah yang mungkin sebelum ini jarang boleh kita melakukan keadaan yang sedemikian. Dan ini dalam masa yang sama juga sebenarnya adalah memberi peluang kepada kita, terutama kepada ketua keluarga, suami atau bapa ketika ini, untuk mereka sama-sama menampilkan kebolehan masing-masing untuk menjadi imam, walaupun sekadar imam lantikan di peringkat ahli keluarga, ya. InsyaAllah yang mungkin sebelum ini tak pernah jadi imam, jadi tahun ini mungkin ramai yang jadi dilantik menjadi imam dalam peringkat keluarga. Dan dalam minggu-minggu ini ramai juga sahabat-sahabat kita yang bertanya tentang keadaan ini. Ada yang nanya, macam ni Ustaz, kita nak jadi imam tarawih di rumah, kami pernah pun jadi imam, apa surah-surahnya dan sebagainya. Sebenarnya untuk imam tarawih, surah itu adalah pilihan. Mana-mana surah yang kita rasa selesa untuk kita ngembaknya boleh, ataupun mungkin ada yang tak hafal langsung tapi boleh baca, boleh nanggar Al-Quran, ataupun bahasanya kita ngimam baca surahnya kita melihat mushaf, dan itu dibenarkan. Para ulama membenarkan keadaan itu dan sah bacaannya, ya, tiada mengapa. Bahkan kalau mungkin ada anak-anak kita yang lelaki yang sudah mumayyiz, walaupun belum sampai tahap baligh, tetapi anak kita itu sudah mumayyiz, boleh ditampilkan ke depan untuk menjadi imam kepada bapa, kepada mak dan kepada ahli keluarga yang lain. Itu tiada halangan sebenarnya. Cuma yang jangan itu nanti suami nyuruh bini jadi imam, ayah bolehlah. Ya, dari sudut hukum fiqh, mun kita buka hukum fiqh, dia begini kaedahnya, sehingga soalan tu juga kadang diajukan oleh orang, Ustaz, kami itu ayat banyak yang hafal, tapi bini kami Ustaz hafal Quran. Jadi ketika jadi imam tarawih, boleh tak bini jadi imam, laki jadi makmum? Ini di ilmu fiqh tidak membenarkan. Kaedahnya macam tu, ya. Kalau imam itu orang lelaki, semua golongan boleh masuk menjadi makmum. Ini kaedahnya. Tetapi kalau imamnya perempuan, hanya orang perempuan aja yang dibenarkan menjadi makmum. Jadi maknanya tak bolehlah suami itu jadi makmum kepada isteri sepandai apapun isteri itu. Jadi kalau bahasa kita adalah
tuyuk macam ni pun laki tu, laki mesti jadi imam ya. Jangan sampai nanti isteri jadi imam, laki jadi makmum. Ini kesian laki tu ya, insya-Allah. Ya, jadi waktu bini rukuk depan dia okey juga, waktu bini sujud atau kadang fikiran jadi lain. Ini tidak boleh berlaku. Saya pernah mengajar juga tentang fiqh tentang imam ni, tentang tajuk tentang siapakah orang yang menjadi imam. Pernah ada orang nanya, "Ustaz, okey kalau laki jadi imam, makmum, semua golongan boleh jadi boleh menjadi makmum." Lalu ada orang tanya, "Macam ni Ustaz mun pondan boleh tak jadi imam?" Saya kadang sempat termenung juga untuk menjawab soalan ini, tapi saya teringat kepada kata guru saya dahulu, pondan boleh jadi imam dengan syarat makmumnya pun pondan. Itu je lah. Jadi maknanya, tapi kalau ada lelaki sejati seperti kita ini, dia tak bolehlah kita menjadi makmum kepada pondan. Takut jadi fitnah. Apa fitnahnya? Sebab kita ni kadang, kita ni pantang nangga pondan kadang. Pondan lalu aja depan rumah, kita dah sebut, wik, kita madah macamnya. Jadi ini bimbang, takut berlaku dalam solat. Jadi boleh jadi fitnah kepada solat itu. Okay, ini yang pertama renungan kita apabila kita sebut Ramadan di musim COVID-19, inilah keadaannya insya-Allah. Kemudian saya nak menyentuh sedikit tentang bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffizatis syayatin." Nabi sebut 3 perkara berkenaan dengan bulan Ramadan. Yang bermaksud apabila datang bulan Ramadan, maka akan dibuka seluas-luasnya pintu sorga dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Maksud daripada hadis itu adalah bulan Ramadan ni adalah bulan peluang, dibuka peluang itu seluas-luasnya oleh Allah kepada kita orang beriman, orang Islam yang beriman kepada Allah. Sebab mun kita dengar pintu surga dah dibuka, apa artinya? Peluang kita nak masuk surga di bulan Ramadan ni begitu luas, begitu besar peluang itu. Sebab kita dengar, macam mun kita dengar pintu dibuka, apa artinya pintu dibuka? Nak nyuruh kita masuk. Kalau pintu dah dibuka, kita masuk juga, bermakna memang kita tak minat lah untuk masuk surga. Sebab pintu dah dibuka oleh Allah SWT. Jadi mun kita masuk juga, maknanya memang kita tak nak masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika Nabi menyebut tentang wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup rapat oleh Allah, sebenarnya Allah tak nak hambanya ini masuk neraka. Sebab Nabi sebut pintu dah ditutup oleh Allah. Kalau pintu dah ditutup, maknanya tak membenarkan kita masuk. Kecuali orang yang memaksa diri nak masuk juga, bermakna itu pilihan sendiri. Jadi jangan mun kita masuk neraka, tak boleh kita nak nyalah siapa-siapa, kerana itu memang pilihan kita. Kerana terutama kata Rasulullah di bulan Ramadan tu, pintu neraka dah ditutup oleh Allah. Dan ketika Nabi menyebut perkara yang ketiga tentang Ramadan, wasuffizatis syayatin, syaitan dirantai dan dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan. Ada orang nanya, "Ustaz, benar ke bulan Ramadan syaitan itu dirantai oleh Allah?" Kita jawab berdasar kepada hadis, benar. Nabi sebut wasuffizatis syayatin, syaitan itu dirantai oleh Allah. Lalu orang nanya, "Ustaz, munlah syaitan dirantai di bulan Ramadan, kena masih ada orang malas juga ibadat kepada Allah, bahkan ada orang buat maksiat juga di bulan Ramadan?" Kita jawab, mun bulan Ramadan tu kita malas juga untuk ibadat kepada Allah, maknanya bukan salah setan. Jangan nak nyalah setan lagi. Kadang kita ni kesian juga setan, malah jak kena tuduhkan dikit-dikit salah setan. Bulan Ramadan pun kata Rasulullah setan dah dibelenggu oleh Allah. Ada orang nyalah setan juga bulan Ramadan, padahal setan itu dah dibelenggu oleh Allah. Itu artinya mun bulan Ramadan kita malas juga ibadat kepada Allah, bahkan bulan Ramadan masih juga buat maksiat kepada Allah, ia sebenarnya seadagi campur tangan daripada syaitan. Itu sebenarnya diri kita yang dah jadi syaitan ketika itu. Artinya begitu. Jadi maknanya di akhirat kelak, mula Allah tanya kepada kita, "Wahai hambaku," kata Allah, "di bulan Ramadan 1441 Hijriah, kena kau buat ibadat. Bahkan bulan Ramadan itu kau buat maksiat." Apa kita nak jawab depan Allah?
Mun kita jawab, ya Allah, aku digoda oleh syaitan, ya Allah. Syaitan jawab di belakang, pembulaknya ya Allah, kata. Kan aku dah diikat, kata syaitan. Jadi ketika itu, kita dapat lagi nak nyala syaitan. Itu pengertian pertama, kata ulama. Pengertian yang kedua, ketika Nabi menyebut wasuffizatis syayatin, syaitan dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan, kerana kata ulama begini, syaitan itu adalah musuh utama kepada manusia dalam rangka beribadat kepada Allah. Dalam kita nak melakukan ibadat kepada Allah tu, musuh kita paling utama itu adalah syaitan, yang disebut oleh Allah dalam Quran, innahu lakum adu mubin, bahawa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Bila kita bermusuh dengan syaitan, bermusuh dalam rangka kita beribadat, kita nak ibadat pada Allah, musuh utama kita itu adalah syaitan. Dan Nabi bagi tahu bulan Ramadan, syaitan, musuh kita itu telah diikat oleh Allah. Jadi artinya, mun kita dengar, dihabarkan oleh Nabi, bulan Ramadan ni musuh kita diikat oleh Allah, apa artinya? Peluang besar kita nak menang melawan syaitan itu, ini peluang itu terbuka bulan Ramadan. Sebab musuh dah diikat oleh Allah. Kalau kita berperang umpama, kita diikat, kita dilepas, musuh diikat, agak-agak boleh menang tak dalam peperangan? Wajib menang. Apa sebab? Musuh diikat. Contoh mudah, kalau kita bersukan umpama kan, kita bersukan main bol umpama kan, kita main bol, ambil 11 orang, bentuk satu tim, walaupun kita pernah berlatih, lawan main bol, lawan pasukan yang paling kuat umpama di dunia, kita ada harapan untuk menang, dengan syarat kita diikat, musuh 11 orang itu diikat kuat-kuat. Saya rasa peluang untuk menang tu ada. Contoh kecil, main badminton umpama kan. Saya ni Ustaz Tamri umpama, besok lawan Datuk Lee Chong Wei umpama. Saya ada peluang besar untuk menang walaupun saya tak pernah berlatih main badminton dan sebagainya, dengan syarat saya diikat, Datuk Lee Chong Wei diikat di tiang net tu kuat-kuat. Ada peluang bagi saya untuk nak menang. Artinya begini, pengertian begini kata ulama, sebab kata Rasulullah, syaitan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Artinya musuh kita itu dibelenggu di bulan Ramadan. Itu peluang besar kepada kita. Sebab itu artinya di bulan Ramadan ini tiada alasan kepada kita untuk tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jaga benar-benar bulan Ramadan ni, artinya bulan yang dibuka peluang oleh Allah seluas-luasnya, sebesar-besar peluang kepada kita untuk menunjukkan kepada Allah bahawa diri kita itu adalah benar-benar hamba Allah yang sejati, benar-benar hamba Allah yang memang kita merindukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu insya-Allah mari sama-sama umat Islam kita isilah bulan Ramadan kali ini, jadikan bulan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik yang pernah kita jumpai, dengan cara mengisi Ramadan itu dengan pelbagai bentuk ibadat kepada Allah. Mari sama-sama dengan berpuasa pada siang harinya. Puasa itu jagalah dengan sempurna, sesempurna mungkin. Jangan sampai kita melakukan batal-batal puasa. Bahkan kalau boleh makruh-makruh puasa pun kita elakkan. Bahkan jaga kesempurnaan berpuasa itu dengan menjaga termasuk yang sunat-sunat dan sebagainya. Elakkan daripada melakukan kemungkaran di bulan Ramadan ni. Jaga jari-jari kita insya-Allah untuk kita nak share satu umpama perkara yang belum jelas kebenarannya, kerana nanti ini termasuk boleh mengganggu kepada pahala puasa kita insya-Allah. Dan juga pada malam harinya isilah Ramadan ini dengan qiyam Ramadan, dengan tarawih berjemaah di peringkat keluarga masing-masing. Dan tarawih itu jagalah dengan tumakninah, jangan nak berebut-rebut nak cepat habis sehingga bacaan kadang lintang pukang. Jadi daripada ambil 20 tapi bacaan lintang pukang, bagus kita ambil 8. Tapi sesempurna mungkin bacaan, tumakninahnya, kemudian selepas itu doa kepada Allah sama-sama. Jadi insya-Allah semoga kita semua diberkati oleh Allah di bulan Ramadan Al-Mubarak, yang kita hari ini masuk hari yang keempat insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk sampai kepada penghujung bulan Ramadan dengan mendapat hadiah anugerah yang teristimewa daripada Allah,
yaitu malam Lailatul Qadar insyaAllah. Jadi inilah sedikit perkongsian berkenaan dengan Ramadan di musim COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya yang bercakap dan juga mudah-mudahan untuk bermanfaat untuk anda semua yang mendengarkan kuliah yang singkat ini insyaAllah. Terima kasih di atas segala perhatian, ampun maaf di atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.